Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustazah Wan Asma binti Wan Abdullah. Ustazah mengajar di Kafa SKPP 91. InsyaAllah pada tahun ini Ustazah akan mengajar subjek ibadah kepada semua pelajar-pelajar tahun 3 di sekolah Kafa SKPP 91. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan mengajar subjek tajuk iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Sebelum kita belajar tentang hadas kecil dan juga hadas besar, kita masuk dulu kepada pengertian hadas. Apa itu yang dimaksudkan dengan pengertian hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Maknawi ni apa? Maknawi ni yang boleh dilihat dengan mata kita lah. Antaranya air kencing, darah haid, macam itulah yang boleh dilihat dengan mata kita. Dan menghalang seseorang tu melakukan ibadah. Ibadah apa? Biasanya solat lah. Solat ni sebab setiap hari kita buat kan. Sebab setiap hari kita buat solat. Solat memang setiap hari kita buat. Lepas tu contohnya apa lagi? Kita pegang Al-Quran. Kita nak tawaf ke contohnya. Tawaf di Baitullah. Jadi sebelum pada kita nak buat benda tu semua, kita kena bersuci dulu. Disyaratkan bersuci. Awak tengok kat sini. Disyaratkan bersuci. Itu adalah pengertian hadas. Kita masuk kepada kita kena tahu dulu. Jenis-jenis hadas ni ada dua. Yang pertama, hadas kecil dan juga hadas besar. Yang dekat sini, yang dekat ni, ini bukan maksud dia. Ni saya nak beritahu ini adalah macam mana kita nak bersuci dengan hadas kecil dan juga macam mana kita nak bersuci dengan hadas besar. Cara kita bersuci dengan hadas kecil ni adalah dengan hanya berwuduk. Tengok kat sini tulis. Cara bersuci ialah dengan berwuduk. Ini adalah untuk hadas kecil. Kalau untuk hadas besar, cara bersucinya ialah dengan mandi hadas besar. Mesti awak tanya, Ustazah, mandi hadas besar ni mandi yang macam mana Ustazah? Mandi hadas besar ni sama je dengan mandi wajib. Biasanya kita akan guna perkataan mandi wajib lah kan. Dia sama je dengan mandi hadas besar dengan mandi wajib. Sama. Cara bersuci kita kena dengan mandi wajib ataupun dengan cara mandi hadas besar. Faham kat situ dulu? Sebelum kita masuk kepada dalil. Belum masuk kita pada dalil hadas besar dan juga hadas kecil ni. Awak kena tahu dulu. Apa hukum. Hukum bersucinya adalah wajib. Hukum bersuci bukan sunat bukan makruh ke apa tak. Dia wajib. Maksudnya nak tak nak. Untuk sahnya ibadah kita tu. Kita buat apa pun. Kita kena bersuci dulu. Sebab dia adalah wajib. Bila wajib memang nak tak nak memang kita kena buat. Tengok. Dalil yang berkaitan dengan hadas besar ni. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Itu. Tengok maksud dia jelas. Jika kamu berjunuk, maka bersucilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junaban fattahharu. Maksudnya jika kamu berjunuk, maka kamu hendaklah bersuci. Maksudnya, kalau kata Ustazah, berjunuk ni apa Ustazah? Berjunuk ni nanti saya terang nanti ada dekat bawah nanti. Maksudnya sebelum kita, kalau kita berjunuk ke buat apa-apa ke, adalah nanti berkaitan dengan hadas besar ni, kita kena bersuci dulu. Ada dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran. Untuk dalil hadas kecil, surah Al-Ma'idah juga ayat 6. Tengok tu. Tengok maksud dia. Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza kutum ila solah. Kan? Ayat Quran ni. Tengok maksud dia. Okay, maksudnya, awak tak ada tahu tadi kan? Cara bersuci dengan hadas kecil kan kita hanya berwuduk kan. Jadi, perasan tak dekat sini? Hendak mengerjakan solat. Solat. Biasanya kan kita bila kita nak solat kan kita akan berwuduk sebelum kita solat kan. Mana ada orang solat tanpa wuduk. Tak sah solat dia kan. So, ini adalah antaranya ni. Ni. Ada perkara-perkara sunat dan juga rukun dalam berwuduk. Cuci muka, basuh tangan, sapu siku, rambut, kepala tu sama je lah. Lepas tu kaki semua. Faham Okey. Kita masuk kepada apa itu yang dimaksudkan dengan hadas kecil. Okey, tengok hadas kecil ni. Apa ni hadas kecil ni? Tengok kat sini. Keadaan seseorang yang tidak suci yang mewajibkannya berwuduk jika hendak menunaikan ibadah. Tengok sini. Tertentu seperti apa? Solat. Menyentuh Al-Quran dan juga tawaf. Ni contoh-contoh ibadah lah. Maksudnya hadas kecil ni, sebelum kita nak melakukan ibadah ni, kita kena berwuduk dulu. Ibadah dari segi apa? Solat. Solat sebab memang setiap hari kita buat. Kita sentuh Al-Quran. Sebelum kita nak baca Quran tu, kita kena ambil wuduk dululah. Baru kita boleh baca Quran. Ada setengah tu kan, main ambil je Al-Quran kan, tanpa berwuduk kan. Dan juga tawaf di Baitullah Al-Haram. Okay. Okey. Tengok ni. Okey. Sebab berlakunya hadas kecil. Sebab berlakunya hadas kecil ni ada 7 semua. 7 tengok. Yang pertama pengsan. Yang kedua tidur. Yang ketiga kita kentut ataupun buang angin. Yang keempat kita kencing. Yang kelima buang air besar. Yang keenam menyentuh bersentuhan lelaki dan perempuan bukan ajnabi. Dan yang ketujuh adalah memegang kemaluan anak Adam tanpa lapik. Ustazah terang satu-satu. Pengsan ni pengsan yang macam mana? Ni ada contoh. Contohnya. Okay, andai katalah kan. Okay. Awak nak solat asar contoh kan. Awak solat asar tu sebelum awak solat asar tiba-tiba sebelum awak ambil wuduk dah ni. Tiba-tiba terpengsan. Kan. Jadi batal lah wuduk awak tu. Kan. Jadi bila awak dah sedar dah daripada pengsan ni, awak kena ambil balik lah wuduk tu untuk awak tunaikan solat asar tadi. Faham Faham tak? Ataupun dia lebih kurang je dengan macam orang yang hilang akal. Kalau dia takdirkan, kan orang hilang akal kan tak wajib solat, betul? Kalau tiba-tiba pada hari tersebut dia hilang akal sekejap je hilang akal, tiba-tiba kan. Sebelum pada hilang akal tu memang dah ada wuduk. Tiba-tiba dia hilang akal sekejap je. Kan ada kadang-kadang kan macam tu. Jadi bila dia dah okey balik, dia kena ambil sembahyang balik lah ataupun kita kena berwuduk balik. Okey. Yang kedua sebab berlakunya adalah tidur. Tidur ni. Ustazah, tidur pun boleh batal wuduk ke? Bukan ke tidur tu tak batal wuduk? Dia ada cara dia tidur. Bukan tidur yang... Okay, contoh Ustazah bagi contoh macam ni. Okey. Ni lantai. Ni lantai Ni punggung awak. Contoh Ustazah bagi tengok sini. Okey, ni lantai, ni punggung. Kalau contohnya punggung awak tak bergerak macam ni, statik je. Tak batal lah wuduk awak. Kalau ditakdirkan, masuk waktu solat Zuhur pukul 1:30 contohnya kan. Okey, awak pun ambil wuduk dululah. Awak cakap siap-siap sebelum masuk waktu Zuhur ni. Kan. Awak pun ambil wuduk. Lepas tu, duduk dekat katil tu, tiba-tiba awak ni, terlelap. Kan? Contoh, terlelap.
Kalau awak terlelap tu, memang punggung awak memang macam ni. Kan? Tak bergerak, tak bergerak macam ni ke, macam tu ke, apa semua kan. Macam ni, statik je. Tak batal wuduk awak. Tapi, kalau punggung awak tu bergerak macam ni, macam tu, macam-macam, benda lain daripada tepat lantai tu, awak kena, awak kena, ni lah ambil wuduk balik sebelum awak solat zuhur tadi. Okay, faham Okay. Okay, sebab yang ketiga, berlakunya hadas kecil adalah kentut. Okay, kentut. Ataupun buan angin. Contohnya, awak ni nak solat zuhur dah ni. Lepas tu, Allahu Akbar. Tengah kat takbir contohnya. Tu bunyi apa tu? Bunyi kentut ataupun keluar angin daripada bahagian belakang awak ni kan. So, batal lah wuduk. Bila batal wuduk, tak sah lah solat. Kalau awak tak nak lah ambil air semayang, nak semayang juga. Tak sah. Tak sah solat tu sebab sahnya solat dengan hanya berwuduk. Nak tak nak awak kena batalkan dulu solat zuhur awak tu. Pergi ambil wuduk semula, barulah awak semayang zuhur ataupun solat zuhur. Sebab yang ketiga adalah kencing ataupun terkencing. Dia ada dua. Sama ada kita sengaja kencing ataupun tidak sengaja. Ni macam mana maksudnya kat sini? Ni tak gambar ni kencing. Contohnya awak lepas-lepas dah ambil air semayang semua siap-siap. Lepas tu nak semayang lah ni kan. Okay, nak semayang apa semua. Lepas tu sebab awak menahan kencing kan. Sebab awak dah ambil wuduk. Tiba-tiba lepas tu baru rasa nak kencing. Awak cakap malas lah nak ambil wuduk lagi. So semayang lah dulu. Lepas tu baru kita kencing. Contoh awak fikir macam tu. Tapi ditakdirkan awak terkeluar lah kencing awak tu sikit dekat seluar. Contoh terkena kan seluar kan. Batal wuduk awak. Awak kena tukar balik seluar tu. Ambil pakai seluar lain. Baru awak ambil sucikan kat tempat alat kemaluan awak tu. Barulah awak berwuduk dan solat. Ataupun memang awak ni contohnya selepas ambil wuduk tu awak pun pergi kencing. Contoh kan. Awak dah ambil wuduk dah siap-siap. Lepas tu pergi kencing. Tak batal juga wuduk. Dia tak ada istilah. Okay, dah ambil wuduk siap-siap tiba-tiba kita pergi kencing. Jadi batal wuduk dan kita kena ambil balik wuduk tu. Sebab kita kira antara sebab ada kecil lah tu kencing tu. Okay, yang kelima apa dia? Buang air besar. Buang air besar ni bukan hadas besar. Buang air besar. Tengok gambar ni. Macam tengah menahan ni kan. Macam sembelit air kan. Okay, awak dah ambil wuduk siap-siap dah. Tiba-tiba ya Allah ditakdirkan semelik. Semelik ni macam sakit perut lah. Sakit perut nak buang air besar ataupun nak buang tahi lah. Senang saya cerita kan. Bagi awak jelas sikit. Okay. Okay. Ya Allah. Tapi dah ambil wuduk dah ni. Lepas tu cepat-cepat awak pergi bilik air. Awak pun buang air besar. Bila buang air besar dah batal lah wuduk awak tu. Jadi selepas dah suci semua ni. Awak ambil wuduk barulah awak solat. Yang kena apa? Itu bersentuhan lelaki dan perempuan bukan ajnabi. Ni macam ni gambar. Contohnya. Hai awak. Contoh kan. Okay. Contohnya macam ni. Contoh bersentuhan lelaki dan perempuan bukan ajnabi ni apa? Ajnabi ni orang asing lah. Maksudnya yang tidak ada pertalian khusus dengan kita. Contohnya apa? Kawan kelas, sahabat, kawan lama, jiran, anak jiran. Yang ada pertalian khusus dengan kita siapa? Mak ayah kita, adik-beradik kita. Adik-beradik kita siapa? Kakak kita, abang kita, adik kita. Itu ada pertalian khusus dengan kita. Yang tidak ada pertalian khusus dengan kita ni siapa? Macam saya cakap tadi lah. Kawan sekelas awak, kawan anak jiran, kawan akrab, kawan BFF lah apa tu. Tu bukan. Itu tidak ada pertalian khusus dengan kita. Jadi contohnya, saya bagi contoh. Kalau kita dekat sekolah kan, kita akan solat zuhur secara berjemaah kan. Okey. Tiba-tiba selepas dah awak ambil wuduk tu nak pergi ke surau tu kan, dalam perjalanan nak pergi ke surau tu kan. Okey. Awak
tersentuh macam kan biasa kan awak lepas ambil wuduk kan berlari kan. Contoh. Lepas tu tiba-tiba kawan awak yang perempuan tu lalulah awak pak terlanggar tangan dia contohnya kan. Tersentuh lah. Sesentuh kulit dengan kulit kan. Batal wuduk. Dia tak ada istilah. Tak naklah ambil wuduk lagi. Tadi baru je ambil. Bukan sengaja. Dia tak ada istilah sengaja ataupun tidak disengajakan. Apabila bersentuhan saja dengan orang yang bukan ajnabi ataupun yang tidak ada pertalian khusus dengan kita, kita kena ambil wuduk semula. So awak kena ambil wuduk balik lah sebelum awak solat zuhur tadi dekat sekolah. Yang ketujuh ni apa? Memegang kemaluan anak Adam tanpa lapik. Okay. Ustazah nak bagi dua situasi kat sini. Okay. Situasi yang pertama macam contoh dekat bawah ni. Apa dia? Contohnya awak tengah nak solat zuhur dah ni. Ataupun belum nak solat zuhur lah. Senang cerita. Awak dah ambil wuduk siap-siap dah. Nak get ready nak solat. Okay. Ditakdirkan mama awak cakap, abang tukarkan pampers baby ni jap. Ataupun tukarkan pampers adik ni jap. Mama nak solat. Contoh kan. Awak pun tukar. Ditakdirkan tangan awak yang berwarna putih ni, cerah kulit ni sikit ni kan. Tersentuhlah kemaluan adik awak. Tak kira lah adik awak. Biasanya laki-laki. Kemaluan adik awak yang laki tu kan. So, batal lah wuduk awak. Nak tak nak awak kena ambil semula air sembahyang. Ataupun situasi yang kedua. Situasi yang macam mana? Ditakdirkan lepas awak ambil wuduk tu kan. Awak nak betulkan seluar lah contoh kan. Lepas tu betulkan macam mana tak. Tiba-tiba tangan awak ni tersentuh kemaluan awak sendiri. Pun boleh batal juga wuduk awak tu. Faham Okay. Okay, ni. Okay, cara-cara berwuduk daripada hadas kecil. Okay, tadi kan saya beritahu kan. Kita bersuci hadas kecil dengan cara apa? Dengan cara hanya kita hanya kita berwuduk. Okay, untuk kita menunaikan solat. Sekejap. Apa ni? Okay. Okay, berwuduk dengan cara kita berwuduk. Tengok yang pertama. Okay, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Ni. Dia ada ni. Biasalah kita ambil wuduk kan setiap hari kita buat kan. Sebab kita solat 5 waktu setiap hari. Okay, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Memasukkan air ke dalam hidung. Lepas tu kita membaca niat. Lepas tu kita membasuh muka. Kita basuh kedua belah tangan hingga ke siku. Tadi kita basuh tangan, jadi basuh kedua belah tangan pula. Okay, lepas tu kita basuh kepala ni lah. Yang tadi kan ada dalam dalil hadas kecil tadi kan. Dan surah Al-Ma'idah tadi kan. Sebut pasal ni. Okay, kita membasuh kedua-dua telinga kita kan. Okay, lepas tu kita basuh kaki kita dan last kali kita baca doa. Ni ada kat sini. Doa selepas berwuduk. Okay, dan juga kita niat. Niat dekat sini tadi. Mana? Ni. Ni kat nombor 5 ni kita kena niat. Nawaitul ghafal adasi aswari lillahi ta'ala. Jadi doa selepas berwuduk ni Ustazah yakinlah memang kebanyakan awak semua mesti dah hafal. Dah tahun 3 kan. Ni doa selepas wuduk ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni Okay. Kita masuk kepada slide seterusnya. Okay. Pengertian hadas besar. Apa itu hadas besar? Tengok. Keadaan seseorang yang tidak suci yang mewajibkannya mandi wajib. Tadi hadas kecil. Keadaan seseorang yang tidak suci mewajibkannya untuk berwuduk. Betul? Beza Kalau hadas besar, keadaan seseorang yang tidak suci mewajibkannya untuk mandi wajib ataupun mandi tak apa tadi saya tulis. Mandi hadas
besar. Sama je dengan perkataan mandi wajib. Okey. Sebab berlakunya hadas besar ni ada 6. Ada 6 semuanya, ada 6. Yang pertama, keluar mani. Keluar mani. Keluar mani ataupun keluar air mani. Contohnya untuk lelaki lah, senang saya bagi contoh. Okay, lelaki sebelum dia akil balik, dia akan bermimpi. Bila dia bermimpi, dia akan mengeluarkan air mani. Bila air mani keluar je, itu menandakan sebagai seorang lelaki awak dah akil balik. Dan juga pada masa yang sama, awak kena mandi wajib sebelum awak solat subuh. Biasanya perkara ni, biasa bermimpi ni dia akan berlaku pada waktu malam lah. Biasanya awak bermimpi dan terkeluar air mani ni dan awak kena mandi wajib barulah awak boleh solat subuh. Dia bukan hanya berwuduk je. Awak kata orang tak apalah. Keluar air mani je pun. Awak cakap ambil semayang je lah. Tak sah solat awak. Awak kena mandi wajib dulu. Barulah awak boleh solat. Yang kedua, bersetubuh. Apa maksud bersetubuh ni adalah hubungan jenis. Iaitu biasanya hubungan suami isteri lah kan. Hubungan suami isteri. Bila dah bersetubuh ni, dia kena mandi wajib. Barulah boleh tunaikan solat. Mandi wajib dulu. Baru boleh solat. Okey. Yang ketiga, haid. Haid ni, okey, saya nak bagi contoh perempuan lah senang. Memang perempuan je haid. Lelaki memang tak ada yang haid kan. Okey. Haid. Okey. Kalau awak nak akil balik, awak untuk perempuan, sebelum awak akil balik, awak akan haid. Awak akan mengeluarkan darah. Darah itu dipanggil darah haid. Okey. Menandakan sebagai seorang perempuan, awak dah akil balik. Bila awak dah keluar darah haid, awak diwajibkan untuk mandi wajib. Barulah awak boleh solat. Jelas. Jelas. Okey. Darah nifas ni beza dengan wiladah. Darah nifas ni adalah darah yang keluar selepas bersalin. Okey. Maksudnya kalau ibu awak mengandung Okey, Ustazah bagi contoh, ibu awak mengandung. Selepas keluarnya adik awak yang kecil tu, yang comel tu, okey, darah akan keluar. Darah yang keluar selepas adik awak lahir ni lah dipanggil darah nifas. Bila keluarnya darah nifas ni, kalau mak awak dah suci semua dah daripada darah nifas ni, lepas tu mak awak memang nak menunaikan solat dah kan. Contoh macam tu lah. Mak awak kena mandi wajib dulu. Barulah solat. Okey, mati. Ustazah, kita mati, mana boleh kita mandi wajib Ustazah? Memanglah. Takkanlah awak pula mandi wajib kan. Sekali terkejut orang. Dia tengok jenazah tu, jenazah ni bangun mandi wajib sendiri. Tak. Orang yang mandikan jenazah tu, orang yang diamanahkan untuk mandikan jenazah tu, apabila seseorang tu mati, dia akan mandi wajib ke atas jenazah ni. Faham tak? Tengok Islam. Indah kan? Sebab tu saya cakap apa? Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tengok last kali. Sebab berlakunya hadas besarnya adalah wiladah. Beza dengan nifas. Nifas ni darah yang keluar selepas baby awak lahir. Wiladah ni darah yang keluar sebelum baby awak keluar. Baby awak pula silap. Sebelum adik awak keluar. Darah wiladah ni adalah darah yang keluar sebelum baby keluar. Memang normalnya sebelum pada baby keluar memang akan keluar darah dulu. Bagi perempuan yang mengandung. So jadi dia keluar darah ni dia kena mandi wajib dulu. Contohnya dia tak bersalin lagi. Okay? Tapi dia dah keluar darah wiladah ni dulu sebelum dia bersalin. Kalau dia nak solat, contohnya dia ada masa lagi. Maknanya belum salin lagi. Okay? Sebelum kita bersalin, maknanya kita ada kemampuan lagi ataupun ada kudrat lagi untuk solat, menunaikan solat. Solat tu kan wajib kan?
Jadi yang ni kena mandi wajib dulu. Barulah boleh solat sebabnya dah keluar wiladah tadi kan. Darah wiladah tadi. Okay. Jelas Jelas tak? Sebab-sebab berlakunya handa besar ni jelas Okey. Dan last sekali adalah ni. Ni. Alright. Cara-cara bersuci daripada hadas besar. Ada berapa? Ada 9 semua. Ni kaedah bersuci daripada hadas besar. Yang pertama apa? Menghilangkan najis terlebih dahulu. Memanglah. Ni mandi wajib ni. Mandi wajib ni bukan sekadar basuh kaki je lah. Basuh tangan je lah. Semua benda awak basuh. Tapi tak ikut cara ni. Tak ikut kaedah bersuci daripada hadas besar ni. Tak sah juga awak solat. Contohnya awak mandi wajib cincang-cincang je. Tak sabun, tak apa. Najis ada lagi. Tak boleh. Kena bersihkan najis betul-betul. Baru. Apa? Mandi wajib tu. Tengok yang pertama tengok ni. Apa dia? Menghilangkan najis terlebih dahulu. Contohnya. Awak ada keluar darah haid tadi kan? Okey. Tak usah bagi contoh. Dah suci dah. Lepas tu awak yakin. Awak kena cek. Adalah cara cek dia kan? Mana awak yakin darah ni dah tak ada dah ni. Barulah awak boleh mandi. Wajib bukan tengah ada darah. Tak apa lah. Nak solat juga. Tak apalah kita mandi je lah wajib. Dia tak ada istilah. Dalam keadaan kita haid. Kita tiba-tiba mandi wajib lepas tu kita solat. Tak sah Kita kena pastikan betul-betul darah kita tu dah tak ada. Barulah kita mandi wajib. Yang pertama ni kan tadi kata menghilangkan najis terlebih. Okey. Yang kedua apa? Membaca bismillah sambil berniat mengangkat hadas besar. Memang tengok ni. Apa-apa pun yang kita buat, kita kena membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita nak naik kereta, baca doa kereta pun kita baca bismillah dulu kan. Kita tak baca terus doa dia, kita baca bismillah. Kita nak makan macam tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kita akan baca dulu. Macam ni contoh kat sini. Niat angkat hadas besar apa? Nawait bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul waf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Apa maksud dia? Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Contohlah, tengah-tengah mandi wajib ni, tak ingat ni dalam bahasa Arab ni. Contoh. Tak apalah, awak niat je. Awak ingat awak kata. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Sah juga. Bukannya kata Islam tu indah ni nak cakap ni. Bukannya menyusahkan. InsyaAllah mudah je. Tak sah je kalau awak nak baca ni je. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Tak ada lah siapa. Tak sah lah solat sebab mandi wajib tak dibaca. Tak baca benda niat angkat hadas besar ni dalam bahasa Arab contoh kan. Bahasa dalam bahasa Melayu tak ada apa macam kita berdoa juga kan. Tak semestinya dalam bahasa Arab kan. Yang ketiga ni apa? Membasuh tangan 3 kali. Tengok ni. Kita basuh tangan kita dulu. Kita basuh tangan elok-elok 3 kali. Basuhlah elok-elok tangan kita ni kan. Sebanyak 3 kali. Yang keempat apa? Membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Macam saya cakap tadi tu lah. Kalau ada darah haid lagi melekat ke, ada air mani ke melekat lagi dekat kemaluan awak tu, pastikan dulu betul-betul bersih. Tak ada kekotoran sikit. Barulah awak boleh mandi wajib. Yang kelima apa? Mengambil wuduk ni sunat ni. Sunat. Awak mengambil wuduk ni disunatkan sebelum awak mandi wajib. Okey? Mengambil wuduk macam biasa tu lah. Macam sebelum kita solat kan. Okey. Yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Mana rambut? Ni. Rambut. Lepas tu telinga. Okey? Basuhlah. Bukannya kata ambil air tu cuah. Bukan selak-selak macam awak ambil semayang tu je. Bukan. Kita basuh betul-betul lah. Ambil shampoo apa semua. Basuh betul-betul. Memang
Macam kita mandi kadang-kadang ada yang mandi kebal kan. Tapi untuk mandi wajib ni kita kena bersihkan betul-betul. Kepala kita, tangan kita, rambut kita, telinga ni. Betul-betul ni. Macam tu. Okay. Menjirus air, yang ketujuh ni, menjirus air keseluruhan ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Kita kena buat belah kanan dulu. Sunat dia kita kena start dengan belah kanan. Mana belah kanan awak? Kalau Ustazah belah kanan ni. Okey. Kita kena mula dulu dengan belah kanan. Disunatkan dengan bermula dengan belah kanan. Jiru air tu kita buat dulu belah kanan dulu afdal. Sunat. Barulah kita buat belah kiri. Jiru air tu kan. Sa belah kanan. Lepas tu belah kiri pula. Bagi bersih lah betul-betul. Dan yang ke-8, menggosok bahagian sulik dan bahagian sulik ni dan lipatan. Okey, bahagian yang kemaluan awak tu lah. Gosok betul-betul. Jangan jiru air macam tu je. Sebab tadi kan ada yang nombor 4 ni kata membasuh kemaluan daripada kekotoran. So kat sini dia tengok ni lah. Bagi tahu lagi. Menggosok bahagian sulik awak ni. Tak kira lah bahagian sulik lelaki ke, bahagian sulik perempuan ke. Kena kita gosok betul-betul bagi memang tak ada betul-betul dah. Okay? Dan last kali barulah kita basuh kaki. Okay? Jelas tak? Jelas Okay. Itu saja pengajaran Ustazah untuk tajuk kita pada hari ini iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.